Kalau Islam seroti, dia mesti kena ada iman. Dan iman itu tak dikira, tak jadi, tak ada maknanya kalau sekiranya tidak ada Islam. Hak sini, hak nampak beza tu, Islam tidak sebenar. Sebab itu Imam Bukhari kata, jika Islam itu tidak sebenar, idza lam yakunil Islam 'ala al-haqiqah, menunjukkan ada juga orang kita boleh panggil Islam pada zahirnya, tetapi pada hakikatnya tidak Islam. Ada juga. Dan kita boleh kata lagu tu, orang-orang munafik tu kita kira dia sebagai Islam berdasarkan zahir dia. Hakikatnya Tuhan tak terima Islam lagu tu, sebab Tuhan terima Islam yang sekali dengan iman tu, yang tidak boleh dipisahkan dengan iman. Sedangkan orang munafik tidak lagu tu. Mana kita boleh kata seseorang tu mengikut zahir dia, kita kira hukum zahir Islam. Dan kalau dia mati hukum dalam dunia pun sebagai orang Islam, kita layan dia sebagai orang Islam. Kita mandi jenazah dia, kita kafan dia, kita pergi tandan di perkuburan Islam. Lagu itulah cara buat itu berdasarkan Islam yang zahir. Tetapi Islam yang zahir lagu ni, yang tidak sebenar ni Tuhan terima? Tidak. Sebab apa? Tidak ada iman. Islam Tuhan terima hak sekali dengan iman. Itu dia nak ayat. Ada Islam, orang panggil Islam juga, Islam pada zahir. Supaya zaman Nabi dulu bukan sekadar Islam saja, orang anggap dia tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tidak. Itu Islam tidak sebenar. Dari segi zahirnya hukuman serupa dengan orang Islam lain lah. Layanan kita dan perbuatan dia pun serupa orang Islam juga, zahirnya. Tetapi Tuhan tak terima. Ini menunjukkan bahawa zahir saja tak memadai Islam ni. Dia kena sekali dengan iman. Kalau tak ada iman tu tak kira, Tuhan tak kira. Tak ambil kira. Dia kata kalau Islam itu Islam yang sebenar, maka sesuai dengan firman Allah, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesuai dengan ni, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Hak tu hak sebenar. Hak Islam hak sebenar tu, dia tidak bercanggah dengan iman. Kalau orang tu kata Islam, serupa dengan kata dia beriman dah. Kalau orang tu kata dia beriman, serupa dengan dia kata dia Islam dah. Serupa je tu. Hak Islam hak sebenar. Hak ni lah hak Islam, hak di sisi Allah yang Tuhan terimanya, iaitu Islam yang sebenar. Bukan pada zahir saja. Bukan kerana takut itu, kerana nak itu, nak ini. Bukan. Itu maksud Imam Bukhari. Itu secara ringkasnya. Walaupun ada lagi beberapa pendapat yang lain. Sekarang ni kita tengok mengikut huraian ulama-ulama pula, pensyarah kitab Sahih Bukhari ni, apa pandangan mereka. Jadi mereka kata di sini, Imam Bukhari buat ni, idza lam yakunil islamu 'ala al-haqiqah. Ini adalah orang panggil jumlah syartiyah. Jumlah syarat. Kalau Islam seseorang itu tidak sebenar, maka jadi lagu mana? Maka tu jawapan dia tu duduk mana? Itu macam tergantung tu. Kalau gini-gini, maka tu duduk mana? Di sini tidak ada sebut jazaknya, yang ni jawapannya. Maka tu tak ada. Lepas pada tu, di akhirnya dia kata, kalau Islam itu sebenar, maka ia sesuai dengan firman Allah. Di sini ada jazaknya, ada jawabnya. Kalau Islam itu sebenar, maka ia sesuai dengan firman Allah ni. Itu ada jawapan dia. Kalau Islam itu tidak sebenar, dan Islam itu hanya pada ikutan zahir saja, dan begini-begini, kerana firman Allah SWT, itu bukan jawab tu. Ini menunjukkan bahawa ada Islam hak sebenar, ada Islam hak pada ikutan zahir saja. Islam kerana takut dibunuh saja. Liqaulihi ta'ala tu bukan nak ayat jawab tu, tidak jawab tu. Tetapi itu nak cerita bukti bahawa Islam ni ada dua macam. Mana jawab dia? Jadi di sini kebanyakan pensyarah hadis lah, dia mengatakan idza lam yakunil Islam 'alal haqiqah. Ini kalau Islam itu tidak mengikut hakikat. Hakikat di sini hakikat lawan majaz. Hakikat lawan majaz. Di sini mengikut kebanyakan ulamanya. Jadi kalau hakikat syarak, hakikat Islam menurut syarak, lagu mana?
Jadi kalau Islam itu tidak mengikut, tidak sesuai dengan kehendak syarak, gitu. Tetapi Islam pada nama saja. Jadi seperti kata tadilah, Imam Bukhari buat marah ni sebab apa? Untuk menghilangkan kekeliruan tadi. Yang kita kata Islam dengan iman itu sama, hak tulah. Kalau dapat sini tidak lagu tu. Jadi ceritanya latar belakang bagi ayat ini, turunnya ayat ini, iaitu puak-puak Banu Asad. Ada segolongan daripada puak-puak dia tu, di zaman kemarau, dia bawa binatang-binatang ternakan dan anak pinak dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW di Madinah. Dan mereka macam mengungkitlah tentang kelebihan dia berbanding orang-orang lain. Sebab orang-orang lain ni masuk Islam ni macam dengan perang dulu, susah payah sebab kafir Quraisy tu, dengan perang, dengan berlawan dululah, sampai akhir sekali Nabi SAW takluk Mekah tu. Gitulah akhirnya. Ada puak-puak dia ni tidak gitu. Dia masuk Islam selalu, mana dengan tidak ada perang, dengan tidak ada berlawan dulu. Kira-kiranya mereka mengungkitlah. Jadi kami sekarang ni dalam keadaan kesusahan, kami nak minta bantuan lah. Kalau tak kira pun kami tak ada masuk Islam ni dengan berlawan dulu, dengan balah dulu, tak ada. Maka tu ayat ni. Itu latar belakangnya. Pada zahirnya nampak di sini ayat ini menafikan keimanan puak-puak Arab tadi. Menafikan keimanan puak-puak Arab tadi. Maknanya puak-puak Arab ni tak ada iman lah, tidak beriman. Islam saja, Islam pada zahir saja. Gitulah zahirnya, iaitu menafikan iman ini daripada mereka. Tetapi diisbatkan, dikatakan ada Islam itu pada mereka. Iman tak masuk lagi dalam hati. Kamu kata kami terima Islam saja. Ini nampaknya, pada zahirnya nampak Islam dengan iman tu lain-lain. Tu dia nak ayat tu. Dengan sebab itulah Imam Bukhari buat mari di sini untuk menghilangkan kekeliruan ni, bahawa nama Islam itu, perkataan Islam itu digunakan untuk dua makna. Satu dipakai dengan makna hakikat syarak, hakikat syar'iyah, iaitu Islam hak sebenar lah, hak Allah SWT terima. Satu lagi Islam dengan makna majaz, makna dari segi zahir tu nampak sebuah Islam, maka kita panggil Islam. Itu pun Islam juga. Yang dinafikan di sini, yang disabitkan Islam itu Islam pada zahir itu. Yang ni bukan Islam sebenar. Sebab itulah Imam Bukhari buat, kalau Islam itu tidak sebenar, yang ni sebenar ni mengikut syarak. Bila Islam ni tidak mengikut syarak, maka dia tidak boleh bersatu dengan iman lain-lain. Tetapi kalau Islam tu Islam sebenar, dia memanglah tak boleh dipisahkan daripada iman. Itu jawapannya. Kalau orang tu terima Islam dengan hati yang betul, yang benar dan menurut betul, maka hak tu Islam sebenar, Islam sengatilah mengikut syarak. Tetapi kalau Islam tu hanya zahir saja, kerana nak harta ke, sebab ramai juga pada masa tu yang masuk Islam ni kerana dia tahu boleh zakat lah, boleh goni lah, senang masuk Islam ni sebab pada masa tu kaya dah Islam. Jadi ramailah juga yang masuk Islam ni kerana sebab-sebab duniawi, sebab-sebab duniawi. Ataupun setengah-setengah tu nampak Islam ni pergi perang sana sini, dia takut terbunuh. Baik masuk Islam, kalau kita masuk Islam senang. Maknanya pada hakikatnya Islam pada syarak tu, Islam yang sebenar tu tak ada pada mereka. Islam pada zahir yang diterima dalam ayat ni, tapi kamu katalah kami sudah Islam, yang ni Islam pada zahir. Pada zahir saja. Islam pada zahirnya kira-kiranya sebagai orang Islam tadilah. Kalau dia mati, kita akan layan dia sebagai orang Islam gitu. Tapi di sisi Allah, inna ad-dina indallahil Islam, agama yang dikira di sisi Allah ialah Islam, yakni Islam hak sebenar. Islam hak sebenar tu tak ada beza dengan iman. Jadi ulama-ulama ni dia mentakdirkan ni, ibarat Imam Bukhari ni, dia takdir gini. Begini takdir ni, kalau kita mengaji Arab dia tahulah, maknanya dari segi hak mana buah-buah tu, dia ada banyak buah-buah tu.